Hai, saya Ashikin. Selamat datang untuk menonton video hari ini. Pertama sekali, jangan lupa subscribe channel kami, like dan share video hari ini. Kita akan terus membawa anda lebih banyak pengetahuan tentang filem keibubaan. Kembali ke tema pada hari ini, sekiranya anda seorang yang tidak tahu apa persediaan untuk bayi anda atau tidak tahu apa hadiah untuk diberikan kepada saudara mara dan rakan-rakan di sekitar anda yang mempunyai bayi, anda mesti wajib menonton video hari ini. Kerana saya akan berkongsikan dengan anda tentang persediaan penting untuk bayi yang baru lahir supaya anda juga dapat menyembatkan masa penyelidikan. Ibu mengandung boleh mula menyediakan barangan untuk bayi seawal kandungan 6 ataupun 7 bulan. Kerana ini adalah masa yang lebih sesuai supaya ibu lebih senang bergerak dan tidak mudah berasa penat. Ini akan membuatkan anda lebih berpuas hati untuk menyediakan barang untuk si kecil anda. Di sini saya telah menyusun 7 kategori produk yang baru lahir, termasuklah produk penyusuan, pakaian bayi, produk penjagaan harian, produk tempat tidur, produk mandian, produk luar dan mainan. Pertama sekali, kategori yang pertama adalah produk penyusuan, iaitu serbuk susu tepung. Tidak disyorkan untuk membeli terlalu banyak susu tepung pada mulanya kerana sesetengah bahan serbuk susu tepung tidak sesuai untuk sesetengah bayi. Serbuk susu tepung juga hanya dijadikan sebagai bahan sampingan sekiranya ibu mempunyai kekurangan susu badan. Dengan ini, saya lebih menggalakkan para ibu untuk memberikan penyusuan sepenuhnya kerana kajian juga menunjukkan bahawa penyusuan susu badan dapat mengurangkan risiko banyak penyakit pada kanak-kanak dan merupakan makanan yang terbaik untuk bayi. Ini juga dapat mengeratkan lagi antara hubungan ibu dan anak. Yang kedua, menyediakan botol susu. Pada mulanya, anda tidak perlu membeli terlalu banyak botol. Cukuplah sekadar 1 atau 2 sahaja. Pilihlah botol yang bebas BPA. BPA adalah bahan kimia perindustrian yang dapat mengganggu sistem badan dan dapat memudaratkan badan manusia. Botol susu diperbuat daripada bahan PP. Manfaat PP adalah ia tahan suhu tinggi sehingga 110 darjah dan harganya adalah lebih murah. Saya mengesyorkan anda untuk menggantikan setiap 3 sehingga 6 bulan botol susu. Yang ketiga, boros botol susu. Sekiranya anda mempunyai botol susu, anda juga perlu menyediakan boros botol susu. Boros botol susu dapat membasuh tempat di mana bahagian botol yang tidak mudah untuk dibersihkan. Yang keempat ialah pencuci botol susu. Anda boleh mencuci botol, juga boleh mencuci puting, buah-buahan dan sayur-sayuran. Gunakanlah pencuci khas untuk bayi kerana ia diperbuat daripada bahan semula jadi. Tiada bahan berbahaya berkesan untuk menghilangkan kotoran yang sukar dicuci. Yang kelima, rak pengiringan botol. Antara rak pengiringan botol dan sterilizer, anda boleh memilih salah satu rak pengiringan botol yang boleh meletakkan lebih daripada 1 botol dan puting. Penggunaan rak dapat memastikan dapur kering dan bersih. Berbanding dengan sterilizer, ini adalah lebih murah. Rak ini juga mudah diubah. Dan selain itu, ia juga dapat menampung lebihan air selepas mencuci botol. Yang keenam, sterilizer botol bayi. Jika dahulu ibu lebih suka memasak botol susu, tetapi kini lebih mudah. Dengan sterilizer botol bayi, ia boleh membantu
membasmi kuman dan mengeringkan botol untuk mengelakkan pertumbuhan bakteria. Mudah, tetapi ini adalah lebih mahal. Ibu juga boleh memilih botol atau sterilizer mengikut anggaran mereka sendiri. Sekiranya anda memilih untuk membeli sterilizer, anda harus memperhatikan perkara-perkara berikut. Sama ada berapa botol bayi yang boleh diletakkan, ukuran sterilizer, sama ada senang dibersihkan ataupun mudah digunakan dan senang difahami. Yang ketujuh ialah puting bayi. Puting bayi adalah boleh dijadikan sebagai puting pengganti ibu. Alat yang boleh dihisap oleh bayi ketika bayi menangis dan membantu bayi lebih tenang. Biasanya bayi akan merasakan dunianya dengan menghisap puting. Peranan puting adalah untuk memenuhi kehendak bayi dan menenangkan emosi bayi. Ibu juga boleh memilih puting yang anti jongang. Yang seterusnya adalah pam susu payudara elektrik dan juga pengumpul susu silikon. Bagi pam susu elektrik, digunakan untuk ibu mengumpul susu. Disyorkan untuk menggunakan pam elektrik kerana ia lebih jimat masa dan tidak meletihkan berbanding pam manual. Untuk pengumpul susu vacuum, ibu boleh mengumpul susu semasa menyusukan bayi. Ini dapat membantu ibu untuk mengepam susu. Sekiranya ibu memberi susu di bahagian kiri, ibu boleh meletakkan pam silikon di bahagian kanan. Seterusnya adalah beg ataupun botol simpanan susu ibu. Ia boleh digunakan untuk menyimpan susu yang sudah disedut dan kemudian dimasukkan ke dalam peti sejuk untuk penyejukan. Ibu boleh memilih penyimpan susu yang tidak mengandungi BPA, diperbuat daripada plastik grade makanan yang diluluskan oleh FDA dan mempunyai material berganda untuk mengelakkan kebocoran. Di samping itu, ibu juga boleh memilih beg yang mempunyai reka bentuk seperti ini. Contohnya, mempunyai nama, tarikh dan juga masa. Secara umumnya, susu ibu yang terdedah pada suhu bilik tidak boleh disimpan melebihi 4 jam. Susu ibu yang disimpan di dalam peti sejuk tidak boleh disimpan melebihi 3 atau 5 hari. Dan susu ibu yang dibekukan di dalam penyejuk beku adalah sebaik-baiknya tidak disimpan lebih daripada 6 bulan. Susu ibu tidak boleh disimpan lagi selepas pencairan yang pertama. Yang seterusnya adalah warmer botol bayi. Susu ibu yang dikumpulkan di dalam beg ataupun botol penyimpan susu, ibu boleh mencairkan secara semula jadi pada suhu rendah tanpa merosakkan nilai pemakanan susu ibu. Bagi produk penyusuan yang terakhir, ia adalah pelapik payudara sekali pakai. Bagi ibu yang memberi penyusuan sepenuhnya, sangat sesuai untuk memakai pelapik payudara. Sekiranya anda memakai pakaian dalam secara langsung, ia akan melekatkan sisa susu pada pakaian dalam. Ini adalah tidak bersih dan ia juga sukar untuk dibersihkan. Jadi anda boleh menampal pelapik payudara anti tumpahan pada pakaian dalam anda untuk menjaga kebersihan. Okey, kita sudah sampai ke kategori yang kedua, iaitu kategori pakaian bayi. Yang pertama adalah kain lampin. Kain lampin tidak disyorkan untuk membeli terlalu banyak sekaligus untuk saiz yang sama kerana bayi tumbuh cepat dan perlu menukar saiz nanti. Seterusnya adalah sabun pencuci pakaian. Saya menasihatkan supaya ibu di luar sana untuk memilih pencuci pakaian khas untuk bayi anda kerana ialah kurang bahan kimia. Contoh seperti sabun ini, ia berasaskan tumbuhan. Formulanya adalah ringan dan kurang kerangsangan kepada kulit bayi. Seterusnya adalah tuala muka baby.
Bayi yang baru lahir mudah meludahkan susu ataupun muntah susu. Jadi, tuala kecil ini boleh digunakan sebagai alat pembersihan. Di samping itu juga, dia boleh digunakan untuk mandikan bayi. Seterusnya adalah pemilihan pakaian. Kulit bayi baru lahir adalah sangat halus. Jadi pilihlah pakaian yang diperbuat daripada kapas ataupun kain yang lembut kerana ia lebih sesuai untuk bayi. Pilihlah yang mempunyai gayaan buka butang kerana ia lebih mudah untuk dipakai. Contohnya seperti ini. Ibu boleh memilih sama ada mahukan lengan pendek ataupun seperti ini. Gayaan kimono, lengan panjang ataupun ibu boleh memilih jumper. Ia sangat mudah untuk dibuka dan sangat mudah untuk menukar lampin. Selain itu, ia juga mempunyai rekaan menutup tangan. Untuk produk pakaian yang terakhir ialah sarung kaki tangan dan juga topi bayi. Seperti contoh, sarung kaki dan tangan dan juga topi. Dengan kesan mengekalkan kehangatan, sarung tangan juga boleh menghalang bayi daripada menggaruk muka dan topi juga dapat mengekalkan kehangatan. Ini adalah antara barang yang wajib ibu beli. Untuk kategori yang ketiga ialah bekalan penjagaan harian. Yang pertama adalah tisu basah. Kulit bayi yang baru lahir sangat halus. Selepas bayi membuang air besar ataupun air kecil, boleh lap dengan tisu basah agar punggung lebih bersih dan selesa. Seterusnya, bawalah sebungkus tisu basah untuk digunakan semasa keluar. Jadi lebih mudah dan boleh digunakan pada bila-bila masa sahaja. Sedia maklum bahawa banyak produk tisu basah di pasaran sekarang. Seperti adalah tisu basah yang mempunyai antibakteria ataupun boleh melembabkan kulit bayi. Okey, yang seterusnya adalah putik kapas. Putik kapas baby selain boleh membersihkan telinga, ia juga dapat membersihkan hidung bayi anda. Seterusnya adalah bedak bayi. Bedak bayi boleh digunakan untuk menyerap lebihan air dari kulit, mengeringkan kulit, mengelakkan ruam panas, enzima dan ruam lampin. Gunting kuku bayi. Okey, gunting ini digunakan untuk memotong kuku bayi. Lebih selamat dengan menggunakan gunting kuku bayi dan anda tidak takut akan mencederakan bayi anda semasa memotong kuku bayi. Seterusnya adalah penyedut hidung bayi. Anda boleh menggunakan peranti sedutan hidung untuk mengeluarkan air bergaram dan hingus dari hidung bayi. Mesti anda tertanya-tanya, adakah anda akan tertelan sekiranya menyedut hingus dari bayi anda? Ia adalah tidak, kerana ia akan terus memasukkan di dalam ini. Termometer telinga bayi boleh mengetahui suhu badan bayi anda pada bila-bila masa. Ia juga dapat mengetahui adakah bayi itu demam. Saya mengesyorkan anda untuk memilih termometer telinga kerana ia dapat mengesan suhu dengan lebih tepat. Pembersih tangan dan permukaan, hand sanitizer. Baru-baru ini, keadaan wabak penyakit telah melanda dunia. Jadi, hand sanitizer adalah salah satu bahan yang wajib anda ada. Ia selamat dan tidak berbahaya kerana ia adalah bebas alkohol dan juga menggunakan bahan yang semula jadi. Selain ia boleh membasmi kuman, ia juga boleh digunakan untuk tangan dan badan bayi anda. Ia juga boleh digunakan untuk membasmi kuman pada mainan bayi anda. Untuk produk penjagaan harian yang terakhir ialah krim punggung bayi.
Kebanyakan bayi akan menghadapi keadaan punggung merah. Hal ini kerana bayi memakai lampin terlalu lama. Ia secara tidak langsung akan merangsang kulit bayi yang menyebabkan keadaan punggung merah. Jadi ibu perlulah menyediakan salah satu krim punggung bayi yang sesuai dan boleh digunakan selepas mandi. Pada episod kali ini, kita telah memperkenalkan anda dengan 3 produk. 4 produk lagi kita akan memperkenalkan dengan episod yang seterusnya. Jadi, jangan lupa menonton pada episod yang seterusnya.